Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, bersua kembali dengan video hari ini. Okey, topik utama yang kita nak bincangkan hari ini ialah gold, iaitu gold ataupun XAUSD. Okey, yang mana kita akan membincangkan apa projection dan apa trend semasa. Okey, sebelum tu pada anda yang masih belum lagi subscribe, sila tekan butang subscribe dan juga like dan tekan butang loceng untuk notification untuk update video-video terkini daripada saya. Okey, baik. Sebelum kita membuat analisis kepada satu-satu pair, seperti biasa kita mesti melihat bigger time frame untuk kita tentukan ataupun kita mengenal pasti arah trend kepada pair yang sedang kita trade. Okey, ini penting untuk mengenal pasti hala tuju market supaya kita tidak memasuki ataupun entry pada position yang bertentangan dengan trend. Kerana apabila kita saya bagi contoh, andai kata kita masuk sell di waktu market sedang membuat momentum uptrend ataupun kekuatan untuk buy dan kita masuk sell, dan keberangkalian ataupun potensi untuk kita loss itu tinggi. Okey, berbanding dengan apabila kita trade mengikut trend, dan jika floating pun kita masih lagi boleh menunggu sehingga price kembali ataupun melepasi pada position buy kita. Okey. Alright. Kalau kita lihat di gold ini, kita boleh nampak jelas ya di mana gold ini sedang dalam formation uptrend. Okey, dalam formation uptrend. Okey. So jadi bila kita tahu dia uptrend, kita hanya akan fokus mencari buy. Okey. So kalau kita nak mencari sell, kita hanya akan ambil position sell dalam jangka masa yang pendek, yang singkat, yang mana kita tahu kita tak boleh nak hold sebab price mungkin akan meneruskan perjalanan uptrend. Okey. So antara yang kita boleh membuat analisis yang mana kita boleh okey, yang mana kita boleh gunakan Fibonacci, ataupun kita boleh gunakan moving average, kita boleh gunakan SND, SNR untuk melihat di mana price akan pergi dan kata okey, yang ini saya tunjuk macam mana kita gunakan Bollinger Band dan moving average sebagai cara mudah untuk kita mengenal pasti support area, resistance area, dan di mana price mungkin akan pergi dan sebagainya. Okey, baik. Untuk daily ataupun weekly ni kita boleh gunakan Fibonacci, dan kita boleh menggunakan Fibonacci untuk melihat ataupun memberi tunjuk arah kemungkinan yang price ni akan pergi. Okey. So jadi di sini kalau kita nampak di weekly ni, kita boleh okey. So bila kita tarik Fibonacci, dan kita akan nampak yang weekly dalam formation bullish, yang mana dia sedang mencari 423. Okey. 423 di sini bukanlah kata limit yang mana dia akan sampai, tapi probability untuk dia capai itu tinggi. Okey. Lebih lagi apabila di dalam formation weekly ni, kita boleh nampak dia pergerakan dia ialah uptrend. So jadi kita boleh nampak di awal March, yang mana selepas dia membuat correction bearish pada Ogos, September, Ogos lebih kurang, ataupun Oktober 2020 which is tahun lepas, kemudian mula kembali menyambung trend selepas sampai di 590 pada pertengahan Februari, dan kembali menuju ke arah mengikut arah trend yang mana pada hari ini masih lagi kita nampak bermula daripada March, tak silap, daripada March sampai ke bulan Mei ini masih lagi menuju ke atas, iaitu kepada arah uptrend. Alright. So jadi jangkaan kita boleh nampak di sini weekly ni mungkin akan mencari 423 sekurang-kurangnya. Okey, sebab kita boleh mengukur juga Fibonacci ni menggunakan time frame yang lebih besar. Okey. Dan kita lihat kepada monthly. Alright, kita boleh sekejap mungkin lambat sikit data. Okay, never mind. Kita boleh tarik Fibonacci kita kat sini, dan kita boleh nampak monthly pun juga reject
middle Bollinger Band. Ni maknanya di sini kita tahu di sini adalah zone support area dari mana dia membuat re-entry zone. So jadi kemungkinan besar dia akan pergi kepada dua price, di 261 ataupun 423. So jadi seperti yang kita lihat di weekly chart, dia mungkin akan sampai 423 macam saya kata tadi. Kemungkinan besar sampai, tetapi mungkin lebih daripada itu. Kalau kita rujuk balik ke monthly ini, kita boleh nampak yang dia belum sampai tahap 261-423 lagi. Jadi probability untuk dia pergi, chances untuk dia pergi dalam uptrend itu tinggi, okey, tinggi. Tapi apa-apa kita kena tunggu data sama ada US dollar akan menaikkan yield. So jadi kita di situ akan memberi impact kepada pasaran gold. Jika yield US dollar masih jatuh, maka gold ini ada potensi untuk naik dan naik lagi. Okey. So itu trend, okey. Itu trend. Okey, bagaimana pula dengan intraday? Baik, dengan intraday kita nampak di sini 590 ini satu zone yang mana nampak kukuh ya, sejak daripada awal Mei. Sejak daripada awal Mei kita nampak ya agak kukuh, sehinggalah pada hari ini masih lagi belum berlaku lagi breakout, walaupun kita nampak pricing cuba untuk melepasi 590, tetapi mungkin hanya sekadar retracement sebelum kembali sebelum kembali untuk mengikut arah trend. Okey, di sini kalau kita lihat potensi, adakah kita akan kaji adakah gold ni mula akan memecah ataupun membuat breakout 590 atau tidak. Okey, salah satunya kita boleh gunakan Fibonacci. Okey, dalam kita menggunakan teknik Fibonacci, okey, level yang paling kuat sekali untuk price untuk pecah, jika pecah maka akan berlaku pertukaran arah, ialah 423. Okey, di sini kita nampak dia dah capai 423. Adakah zone ini, dan dinampak ada support area kat sini. So zone ini boleh dikatakan zone yang agak tebal ya, zone yang agak keras. Kenapa? Ada 3 kombinasi kat sini, iaitu Fibo 423, ada EMA 90 dan ada recent support area. Okey, so jadi in order untuk gold to penetrate ataupun breakout terus ke bawah, dia memerlukan melepasi 3 kaedah. Okey, kaedah yang pertama Fibonacci. So kita tahu Fibonacci, jika price nak pergi lebih jauh, dia harus break 423, dan nak menukar arah harus break 423. Okey, dan keduanya EMA 90. Okey, EMA 90 breakout ni kita ambil kira bukan dalam bentuk candle tapi kita gunakan daripada price action line, itu line putih ni. Ini mesti melepasi EMA 90. Jika tidak, kita anggap berlakunya false breakout. Okey, so di sini kita boleh nampak 423 nampak belum betul-betul berjaya pecah sebab lagi 7 minit lagi untuk candle pukul 1 close sementara menunggu candle pukul 2. Okey, so EMA 90 tebal, Fibo 423 pun tebal, dan juga trend. Okey, kita boleh katakan trend, unless kalau betul-betul gold nak jatuh, perlu menunggu data daripada US dollar. Okey, kalau anda kata USD nak menaikkan yield, maka gold akan jatuh. Okey, so berhati-hati jangan bila ingat bila price tu nak turun, dia akan turun, tetapi kita harus mengukur possibility yang mana price mungkin tak akan berjaya untuk membuat penurunan sekiranya terdapat beberapa faktor yang kita dah ukur siap-siap. Okey, so berhati-hati sebab trend masih lagi uptrend. Belum lagi saya mengikut report fundamental gold, belum ada lagi petunjuk mengatakan analisis mengatakan yang gold ini akan membuat penurunan. Okey, setakat hari ini masih lagi belum. So dan itu antara salah satu alasan ataupun reason saya mengatakan yang gold ini kemungkinan besar jika berlaku penurunan hanya sekadar retracement, dan kemungkinan besar dia akan kembali kepada uptrend. Okey, dan kita lihat petang nanti waktu London, adakah gold ini akan berjaya memecah Fibonacci 423 dan juga EMA 90. Okey, so setakat ni memang kita boleh nampak yang US dollar US dollar menguat sampai level 75 di sini kita nampak jelas, dan gold silinder jauh lebih lemah berbanding US dollar itu sendiri, dan
Dan belum kita nampak jelas bahawa US dollar akan terus menekan gold untuk membuat pertukaran arah trend. Dan kesimpulan yang saya boleh katakan di sini, kemungkinan besar gold hanya akan membuat correction ataupun corrective wave, yang mana penurunan ini hanya sekadar sementara saja dan mungkin akan kembali kepada uptrend. Baik. Okey. Dan kita menggunakan Fibonacci di H4 juga untuk mengenal pasti adakah apakah terdapatnya support area ataupun level-level yang mana kemungkinan besar menghalang untuk gold membuat penurunan yang lebih banyak. Okey, kalau di sini ada resistance area, okey, betul-betul berada di zone resistance area. Dan kalau Fibonacci kita boleh nampak price belum betul-betul berjaya break level 161. Okey, so Fibonacci, di dalam menggunakan Fibonacci, sekiranya price itu tidak berjaya break 161, maka price itu tidak berjaya melepasi zone sideways. Okey, jika setiap kali bila kita tarik Fibo dan price itu berlega-lega di dalam zone antara 100 dengan 161, maka kita tahu bahawa zone itu ialah zone sideways ataupun consolidation zone, yang mana price ini tidak dapat kekuatan sama ada untuk naik ataupun turun. Okey, tapi bila dah berjaya break 161, melepasi 161, maka dia akan cari 261 untuk menunjukkan yang berlakunya order yang besar terhadap penjualan gold di sini. Tapi sekiranya price ini kembali naik disebabkan terdapatnya resistance Fibonacci 423 di H1 tadi dan juga imbang 90, so kemungkinan kalau dia naik maka dia tidak berjaya break 161. So jadi kita boleh buat kesimpulan yang price gold ini akan kembali membuat kenaikan dan mungkin akan mencari 423 H4 di sini. Minimum tetapi kita boleh nampak tadi yang kita tarik di daily, yang kita tarik di daily ataupun weekly tadi, kita boleh nampak dia mungkin akan pergi 423. Okey, dia akan pergi 423. So hati-hati ya. So jadi di sini akan sangat terdapat satu zone yang agak kukuh di sini. Kita gabungkan dengan Fibonacci, kita gabungkan imbang 90, kita gabung dengan SND, kita boleh nampak jelas di sini satu zone yang agak kental di sini. So memerlukan data yang cukup memerangsangkan untuk mengukuhkan mata wang US dollar dan memberi tekanan kepada gold untuk terus menurunkan penurunan yang lebih banyak. Alright, cukup dulu setakat hari ini untuk gold, dan kita nantikan petang nanti dan waktu New York dan kita saksikan apakah yang berlaku kepada gold. Adakah dia berjaya memberi imbang 10 Fibonacci 423 dan resistance level. Alright, kita jumpa lagi. Bye bye.